سلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala, Allah yang pertemukan kita pada hari ini, pada Yaumil Jumu'ah, pada hari Jumaat yang penuh keberkatan, yang penuh kenikmatan, yang penuh keredaan, yang penuh kebaikan turunnya pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita banyak penghasilan yang akan dizahirkan pada hari ini, tuan-tuan. Dan mudah-mudahan juga pada pagi ini Allah Ta'ala terus-menerus memberi faham kepada kita episod yang kedua, siri yang kedua, kesinambungan daripada perbicaraan santapan rohani semalam, lebih baik diam, episod 2. Lebih baik diam, episod 2. Kerana semalam kita mendengar satu hadis daripada Nabi SAW, tetapi pada hari ini pula kita akan mendengar satu firman daripada Allah Ta'ala yang pernah diturunkan kepada Bani Israel. Bani Israel. Bermakna benda ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala tegur lama dah. Allah Ta'ala beritahu lama dah. Bukan sahaja kepada umat Nabi Muhammad, bahkan sebelum daripada itu Allah Ta'ala telah menceritakan lebih baik diam pada setengah-setengah tempat. Lebih baik diam kerana, tuan-tuan, kelebihannya banyak. Hari ini kita akan mendengar keutamaan diam yang membandingi puasa solat, pahala puasa, pahala solat, pahala sedekah dan pahala jihad. Semalam kita belajar berkenaan hadis Nabi SAW bahawa 4 keutamaan diam. 4 keutamaan diam. Pada hari ini kita sambung pula, iaitu keutamaan diam yang membandingi pahala puasa. Saya ulang balik. Bukan mengurangkan kelebihan puasa, nak cerita kadang-kadang diam tu lebih tinggi daripada pahala puasa. Pahala puasa tu tinggi dah. Ada lagi tinggi, iaitu diam. Solat tinggi, ibadat yang Allah Ta'ala karuniakan di langit, khusus kepada Rasulullah SAW. Tetapi tuan-tuan, ada lebih tinggi daripada solat tu. Apa dia? Diam. Sedekah, jihad, hebat dah. Kita kalau bersedekah ni, alhamdulillah, orang tanah Jawi, tanah Melayu ni, tuan-tuan, bab bersedekah bagus, tahniah saya ucapkan. Namun kadang-kadang jangan kita rosakkan kelebihan bersedekah itu dengan kita menyebarkan perkara yang membawaki kepada riya, ujub dan takabur. Maka afdal ketika itu kita berdiam. Baik, jadi insyaAllah seperti biasa kita live juga di KIR, Telegram Khusyuk Israel. Jadi bagi tuan-tuan yang kadang-kadang tak berkesempatan nak tengok live ataupun internet kurang okey, tuan-tuan boleh masuk di KIR Khusyuk Israel di Telegram. Cuma bedanya yang ni nampak video. Kalau Telegram tu kita just menggunakan voice, seolah-olah tuan-tuan tengah dengar radio pada hari ini. Baik. Jadi sebelum kita nak membaca nasihat kita pada hari ini, kaifa asbahtum? Apa khabar anda pada pagi Jumaat ini? Tolong bantu saya jawab di ruangan komen. Saya nak jawapan yang selaras, saya nak jawapan yang sama. Biasakan menulis ataupun biasakan membalas. Jawab begini, Ustaz,
kami masih lagi, pagi ini kami masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawab begitu. Ketika saya tanya kaifa asbahtum, bagaimana anda pada pagi ini? Jawab, ustaz, pada pagi ini saya masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan tanya soal yang kedua. Wa ma alamatu imanikum? Wa ma alamatu imanikum? Apa tanda kamu ni mengaku bercakap beriman kepada Allah? Apa tanda-tanda dia? Jadi saya nak juga jawapan yang selaras. Waalaikumsalam Rabi'ah. Jawab begini. Ustaz, pada pagi ini saya masih lagi bersabar dengan ujian daripada Allah. Tuan-tuan, nikmat sihat pun ujian Nikmat tuan-tuan boleh tengok live pun ujian. Tuhan nak uji, ikhlas ke? Atau saja aku nak spot check Ustaz Irwan ni macam mana ke? Atau sengaja nak buang masa ke? Macam-macam. Jadi sahabat menjawab pada pagi itu, ya Rasulullah, tanda kami beriman pada pagi ini, nasbiru alal bala. Kami masih lagi bersabar di atas ujian balak yang Tuhan berikan. Tuan-tuan dapat rezeki pagi tadi kan? Ujian. Dapat makan pagi tadi kan? Ujian. Tuhan nak tengok syukur ke tidak? Tuan-tuan dapat selesaikan beberapa tugasan pada pagi tadi kan? Ujian. Kita tak nak fokus semata-mata ujian tu benda buruk. Tak. Bahkan apa benda pun tuan-tuan, semua ni liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya sendiri boleh live pada pagi ni ujian. Tuhan nak tengok sejauh mana kita menggunakan segala nikmat yang diberi untuk dia. Semua ni ujian. Yang kedua, tanda orang beriman apa dia? Nashkuru ala raha. Ya Allah, Ustaz, kami masih lagi bersyukur di atas kelapangan yang Tuhan berikan. Syukur. Dan tanda yang ketiga, wa narda bil qada. Kami redha di atas qada yang Allah Ta'ala karuniakan, tentukan kepada kami pada pagi ini. Itu tanda-tanda orang yang beriman. Jadi istiqamah. Setiap pagi saya akan tanya, setiap pagi kalian kena jawab. Matlamat saya, kenapa saya nak tanya, kenapa tuan-tuan nak jawab? Tuan-tuan nak buat sesuatu kena ada why. How? How-nya tuan-tuan lah kena buat. Why-nya saya bagi tahu. Pertama, dia mengikut rentak yang diajar oleh Nabi SAW. Satu. Dengan tidak menafikan cara yang lain. Sebab tahun lepas kita buat teknik lain. Tahun ni kita nak masuk lagi teknik yang baru. Yang kedua, kenapa saya buat setiap pagi? Saya nak amalan ini betul-betul sebati dalam diri tuan-tuan. Sebati. Kalau macam 2 tahun sebelum ni, apa saya tanya? Apa khabar anda pada pagi ini? Tuan-tuan jawab, saya sihat ustaz selagi mana ajal belum dijemput. Allahu Akbar. Berkat dah. Berkat dah. Lepas tu saya tanya pula, kita tambah lagi tahun lepas, tambah lagi soalan yang kedua. Bagaimanakah hati anda pada pagi ini? Tu soalan-soalan maut tu. Diri lain, hati kita macam mana? Ni soalan untuk 2022 ni, kita tanya lagi soalan yang baru yang semuanya berpaksikan ajaran Nabi SAW. Baik, jangan lupa like dan share dan tag nama orang yang anda sayang atas nama dakwah. Tuan-tuan belanja love sikit, saya tengok love berterbangan atas nama kasih dan sayang kepada ilmu dan nasihat yang kita akan dengar pada pagi ini. Terima kasih. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ada diriwayatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyi kepada salah seorang nabi dari Bani Israel. Satu hari Allah Ta'ala berfirman kepada seorang Nabi daripada Bani Israel. Apa Allah Ta'ala? Apa firmannya Allah? Sumtuka anil batili li saumun wa hifzukal jawariha anil maharimi li salatun wa iyasuka anil khalqi li sadaqatun wa kaffukal adha 'anil muslimina li jihadun. Artinya apa? Sumtuka 'anil batili li saumun. Tulis, diamnya kamu daripada perkara batil keranaku adalah puasa. Allah, tuan-tuan. Kita diam daripada perkara batil, kita tak bercakap benda-benda perkara batil, diam tu puasa dah. Maknanya dia lebih hebat daripada puasa tak? Cuba jawab. Kalau kita nak berpuasa, kena niat bangun sahur,
tahan lapar dan dahaga daripada pagi sampai hatta kepada maghrib, baru boleh makan. Berapa jam? Kita katalah takriban lebih kurang, kita katalah 12 jam. Sebagai contoh, 12 jam. 6 pagi sampai 6 petang. 13 jam lah masuk waktu maghrib pukul 7, tuan-tuan. Tetapi, kalau tuan-tuan dapat bertahan sekejap je, diamnya dirimu daripada perkara batil, kita senyap. Tak nak cakap benda-benda batil. Ketika bila? Ketika datangnya perasaan atau datangnya ujian yang berhajat kepada menyebut kepada kebatilan. Maknanya kalau tuan-tuan memang setiap masa tak bercakap, yang tu tak dapatlah kelebihan ni. Orang datang, hentak tuan-tuan. Marah tuan-tuan. Dalam hati dia kata apa? Nak je kata cilaka. Afwan, saya bagi contoh tuan-tuan. Kita bersembang atas dasar kawan lah. Kita cakap benda-benda realiti. Kadang-kadang ni, nak je aku celakakan dia. Sebagai contoh. Tapi, ya Allah, daripada aku cakap benda-benda tak faedah ni, biar aku sabar. Tuan-tuan sabar 5 saat tu, tenang. Yalah, dia nak kata apa? Ikut dia nak kata apa. Tuan-tuan sabar daripada berkata perkara batil, tuan-tuan, kerana ku. Ya Allah, biarlah aku tak nak lawan cakap dia. Aku tak nak cakap huduh. Kerana apa? Kerana mu, ya Allah. Itu adalah puasa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di sini menggambarkan besarnya diam tu, tuan-tuan. Besarnya diam itu. Qala al-musannifu, menjauhi perkara-perkara yang batil. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya seperti pahala puasa. Maknanya, kalau sekali kita diam sehari itu, contohlah 12 jam atau 24 jam. Tolak kita tidur 8 jam masalan. Mana sehari itu, kalau 12 jam, tu tak amalkan kaedah ni 4-5 kali, agak-agak pahalanya banyak mana? Nak dibandingkan dengan pahala puasa daripada pagi sampai ke petang. Dengan tidak mengurangkan kelebihan puasa itu. Nak cerita ada darajat yang tinggi yang menyamai pahalanya. Kalau 5 kali, 5 kali dah pahala puasa. Maka, dari situ dapatlah difahami, tuan-tuan, berdiam pada perkara batil, dia lebih pahalanya seumpama pahala puasa. Tapi ada syarat, tulis di ruangan komen. Syaratnya, bukan kerana nak menutup keaiban, menegakkan keadilan dan sebagainya, kerana aku. Biarlah aku diam ni kerana-Mu, ya Allah. Aku diam ni kerana-Mu, ya Allah. Tuan-tuan, benda ni, tuan-tuan tak boleh biasakan kalau tuan-tuan tak biasa. Jelas ke jelas? Tuan-tuan tak boleh biasakan kalau tuan-tuan tak biasa. Dan kalau tuan-tuan tak biasa, tuan-tuan tak boleh biasakan dia. Pening ke ayat ni? Tuan-tuan tak boleh biasakan benda ni. Tiba-tiba bila berlaku satu ujian, baru nak cakap, ya Allah, aku nak diam ni kerana-Mu. Macam nak marah lah. Pernah kita marah kerana Allah. Aku nak marah anak ni, ya Allah, kerana Engkau, ya Allah. Kadang-kadang ujian datang pada hatinya kita, nak marah tu sebab apa? Datangnya amarah, nafsu, degil dan sebagainya. Walhal setiap kelakuan itu, kalau dilakukan kerana Allah Jalla wa'ala, hebat. Waalaikumsalam Siti Zubaidah Kasim. Jadi, poin yang pertama, kita berdiam daripada perkara batil, kerana ku, li itu kerana ku lah, adalah puasa. Yang kedua tulis, wa hifzukal jawariha anil maharimi li salatun. Menjaga anggota-anggotamu daripada perkara yang haram kerana-Ku adalah solat. Yang kedua, kamu jaga anggota-anggota, mata ke, tangan ke, kaki ke, datang satu situasi atau satu perkara yang tiba-tiba menguji kita untuk membuat perkara yang diharamkan, kita tahan. Sebab apa? Kerana Allah. Tuan-tuan, tahan tu solat dah. Allah, tahan tu solat dah. Sebab tu betul lah formula. Dan dengan saya baca pula firman Allah Ta'ala ini, saya lebih tahqiq. Saya lebih kuat dan saya terus bersemangat untuk bantu tuan-tuan. Sebab setiap kali program, apa yang saya cuba sampaikan, contoh dalam program KIR, tuan-tuan, khusyuk ni bukan semata-mata dalamnya solat. La. Khusyuk ni bukan semata-mata dalamnya solat. Tetapi, ia merupakan satu kesinambungan yang kalau kita dapat merasai, menghayati, menghalusi di dalamnya solat,
dia akan berkembang sehingga di luarnya solat. Dia akan berkembang. Itu dipanggil solatul daim. Terima kasih Aida Khalib Khamila. Itu namanya solatul daim, semayang yang berkekalan. Bukan makna semayang berkekalan tu lepas solat, lepas solat 24 jam solat. Itu pun tak salah. Tapi bukan itu yang dimafhumkan solatul daim. Yang dimafhumkan solatul daim pada hakikinya, bagaimana kalau dalam solat kita boleh ingat Allah Ta'ala, di luar solat pun benda tu hidup. Ni contoh dia. Terima kasih Nur Hayati Abdullah. Ni contoh dia. Betul Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu dapat menjaga anggota kamu, tangan, lidah, kaki dan sebagainya, anggota-anggota yang 7 pada khususnya, kita jaga daripada melakukan perkara yang diharamkan ketika didatangkan ujian. Jaga tu sebab apa? Li, kerana aku. Ya Allah, aku tahan. Tak nak tengok maksiat kerana engkau, ya Allah. Aku tahan ni. Tak nak dengar maksiat kerana Allah. Aku tahan tangan aku ni. Daripada nak mencuri. Bila datangnya ujian pencurian dan sebagainya, kerana Allah, maka itu solat. Allahumma salli ala Muhammad. Itu solat. Bermakna, tuan-tuan dah faham kan? Nampak tak gambaran saya nak beri faham? Tuan-tuan boleh solat setiap masa. Ni modul ni kita nak bawa nanti ni. Dalam program KR nanti. Kita akan ulang ni balik. Bermakna kalau kita faham basic ni, tuan-tuan boleh solat setiap masa. Solat setiap masa. Setiap saat tuan-tuan boleh solat. Jangan semata-mata ingat angkat takbir, rokok, sujud, itu namanya solat. Yang tu solat yang khususiyah. Ni solat yang umumiyah, solat. Bukan saya kata ni, tuan-tuan, kalam daripada Allah. Tuan-tuan tak ada jalan nak tolak. Tuan-tuan tak ada ruang pun nak tuan-tuan nak apa tu? Nak reject kepahaman ini kerana datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ke jelas ni? Allah, beruntunglah kalian yang Allah Taala beri faham mendengar kalam ini. Berbahagialah kalian yang tiap-tiap hari beramal untuk menghidupkan perkara ini. Dan beruntunglah bagi kalian yang mengetahui rahsianya. Kerana apa? Allahu Akbar. Orang yang faham rahsia, mereka takkan meninggalkan, menjaga segala perkara yang boleh menjadikan diri dia sentiasa solat. Jelas? Terima kasih. Baik. Kita masuk pula kepada yang ketiga. Nak baca sikit syarahan? Menjaga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan anggota badan daripada perkara yang diharamkan kerana-ku, pahalanya seperti pahala solat. Yang tu syarah yang sedikit lah. Bermakna pahalanya seperti pahala solat. Terima kasih Tuan Haji Nasir dan Umi. Yang ketiga, tulis. Jangan lupa like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Minta maaf tuan-tuan, kita ni manusia al-insan pelupa. Kena sering diingatkan. Sebab tuan-tuan ni bagus, khusyuk sangat. Dengar santapan rohani. Tak jemu-jemu. Tapi waktu sama, dakwah perlu diteruskan. Wa kaffukal adha 'anil muslimina li afwan wa iyasuka 'anil khalqi li sadaqatun. Tulis poin yang ketiga. Memutuskan tamak haloba dirimu daripada makhluk kerana-ku adalah sedekah. Allah. Kita nak sedekah banyak tak mampu. Sedekah-sedekah juga. Adalah setiap pagi Jumaat RM1. Adalah setiap pagi Jumaat RM1, tuan-tuan. Macam semalam. Yang ni saya nak buka pula untuk tuan-tuan lah. Macam semalam kami buat sikit collection. Bukan sebab apa saja nak bagi peluang kepada tuan-tuan. Saja nak bagi peluang. Kalau tuan-tuan nak ambil peluang ni pada Yaumil Jumaah ni. Pelajar-pelajar kami, Alhamdulillah, saya ada pondok dah hampir 8 tahun. 8 tahun tu tuan-tuan, nanti saya akan tunjuk gambar. Waktu pengajian, pelajar-pelajar menggunakan meja Maidin. Meja ABC Maidin tu. Sebab dia senang lipat, boleh susun. Tapi tak kuat. Nak cari yang kukuh susah tuan-tuan. Walaupun murah RM15 je meja ABC tu. Nanti gambar saya tunjuk meja ABC tu yang boleh lipat-lipat tu. Tapi tak tahan lama. Setiap tahun rosak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi saya cadang nak beri peluang kepada tuan-tuan yang nak menyumbang untuk apa tu? Kita nak beli meja plastik yang agak keras.
yang boleh susun sampai ke atas. Tapi harganya satu hampir RM38. Buka Shopee lah. Shopee RM40, RM42. Meja pengajian dia agak tinggi. Kalau meja biasa tu rendah. Tapi yang meja saya tengok tu agak tinggi, tuan-tuan. Jadi duduk bersila budak nak mengaji tu cantik lah. Kosnya hampir RM40 dan saya nak beli 50 biji untuk pelajar-pelajar saya. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak uji diri, tamak haloba daripada memutuskan kehendak kepada makhluk, maka itu dinamakan sedekah. Jadi saya yakin tuan-tuan sentiasa bersedekah. Cuba kadang-kadang sikit ke banyak itu terpulang kepada tuan-tuan. Cuma apa yang kita nak kaitkan dalam keadaan tuan-tuan memutuskan harap daripada makhluk. Pada satu ketika, pada satu keadaan, tiba-tiba kita berhajat sangat kepada makhluk. Kita putuskan, ya Allah, aku ada Engkau, ya Allah yang maha kaya. Aku ada Engkau, ya Allah yang maha mengetahui. Ya, aku boleh minta tolong kepada makhluk. Tapi apa guna aku ada Engkau, ya Allah? Apa guna aku ada dirimu, ya Allah? Engkau yang Tuhan mengatur segala-galanya. Tuan-tuan, pada ketika itu, bila tuan-tuan mula bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala, itulah dipanggil pahala sedekah yang besar. Tuan-tuan nak beri tak mampu, tetapi memutuskan harap tamak haloba daripada makhluk, itu sedekah. Itu sedekah. Sebab tu saya nak bagi faham, kenapa kena banyak mengaji. Bila banyak mengaji, makin banyak benda kita tak tahu. Sebenarnya banyak kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kalau kita memahami konsep ilmu yang sebenar. Sebagai contoh paling mudah, tuan-tuan siapa tahu dalam solat kata ulama ada 12,000 rahsia dan kelebihan. Bukan 2,000 tuan-tuan. Setakat 200 tu tuan-tuan congak sekejap sahaja. Kata ulama dalam solat tu ada 12,000 rahsia. Ada berapa? Tulis di ruangan komen, tulis. Supaya penulisan tuan-tuan itu menjadi suatu ingatan sampai bila-bila. Tuan-tuan boleh buka kitab Musalli, ulama tulis. Dalam solat itu ada berapa? 12,000 rahsia dan kelebihannya. Allahu Akbar. Agak-agak kalau kita dapat congak lah, daripada kecil kita mengaji sampai sekarang umur kita 40 tahun, 50 tahun tuan-tuan. Kalau kita himpunkan, terima kasih Nur Aniza, agak-agak dapat tak 12,000? Tulis. Himpun. Tak dapat tuan-tuan, tak dapat. Dan sebab itulah pentingnya kita memahami ilmu itu sentiasa berjalan. Samalah macam hari ini. Berdiam daripada perkara yang membawaki kepada memutuskan tamak haloba, berhajat kepada makhluk, itu adalah sedekah. Dan akhir sekali yang ketiga, dan yang keempat, kepada tuan-tuan yang baru masuk, jangan lupa bayar yuran dengan jalankan dakwah, like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Hari ini kita mendengar satu firman daripada Allah Ta'ala yang pernah diwahyukan kepada seorang Nabi daripada Bani Israel. Terima kasih Salbiah Muhammad Satar. Berkenaan keutamaan diam yang membandingi pahala puasa, solat, sedekah dan jihad. Saya ulang balik yang pertama. Saya nak ra'i bagi yang lewat. Yang pertama, kita berdiam daripada perkara batil, pahalanya seperti pahala puasa. Sekali diam. Kalau 2 kali diam, 3 kali diam, dah melebihi pahala puasa untuk sehari itu. Yang kedua, kita menjaga anggota daripada perkara yang haram. Kerana Allah. Ketika diuji, kita tahan. Tak nak buat kerana Allah. Maka itu merupakan pahala solat. Sekali buat, dah menyamai pahala solat. 2 kali buat, tuan-tuan boleh bayang berapakah kelebihannya. Yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, kamu menahan diri daripada tamak ke atas berhajat kepada makhluk kerana aku, itu adalah pahala sedekah. Sedekah. Nur Imah bukan 12, 12,000. 12,000 Nur Imah. Tulis tu pun tak apa dah, supaya saya betulkan. Dan akhir sekali yang keempat, wa kaffukal adha 'anil muslimina li jihadun. Tulis. Dan menahan dirimu dari menyakiti orang muslim kerana aku adalah jihad. Kita nak berjihad pada hari ini, pegang senjata tak mampu dah. Iman kita tak kuat mana pun. Nak berjihad dalam medan ilmu, kita sibuk dengan duniawi. Sebab mengaji ni pun satu jihad tuan-tuan. Nak berjihad dalam nafsu, sebab afdalul jihadi an tujahida nafsaka wa hawaka. Nak berjihad memerangi hawa nafsu, kadang-kadang kita beri peluang ke atas diri kita belajar ilmu tasawuf,
belajar bab zikrullah dan sebagainya, amalan-amalan yang boleh bawa kepada jihad sebenar, tak ada masa. Tak ada masa. Sibuk lalai dengan mencari duniawi yang sementara. Namun, baiknya Allah. Nak cerita Allah Ta'ala ni baik kalau kita faham uslub. Baiknya Allah beri peluang kepada tuan-tuan yang tak sempat nak berjihad dengan betul, tak sempat nak mengaji setiap masa, dan tak sempat tuan-tuan nak berjihad dengan hawa nafsu dan sebagainya. Contoh, lalai dengan dunia ni. Tuan-tuan jagalah hubungan dengan makhluk, jangan menyakiti orang Muslim yang lain. Kerana kamu menahan daripada menyakiti Muslim yang lain, sama ada zahir ataupun batin, menyakiti dirinya atau menyakiti hatinya, maka itu adalah jihad. Itu adalah jihad. Tuan-tuan, agak-agak nak sekali pergi berjihad berapa lama? Yang ni tuan-tuan tahan diri sekejap je, Allah, pahalanya pahala jihad dah. Sebab itulah kenapa umat Nabi Muhammad ni antara umat Nabi Muhammad, antara umat yang Allah Ta'ala berikan kelebihan yang banyak. Banyak kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Cuma kita tak rasa, kita tak tahu bila mana kita terhalang dengan kefahaman ilmu yang sebenar. Kalau kita faham dengan ilmu, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi kata ulama, jihad merupakan satu nilai yang sangat tinggi. Of course, jihad sangat tinggi. Dan harganya terlalu mahal di tengah-tengah masyarakat Muslim. Mahal. Sebab daripada jihad terzahirlah iman. Dan nak tarik orang kembali kepada syahadah yang sebenar, akidah yang sebenar, antaranya dengan jalan jihad. Demikian juga ilmu dan takwa. Tetapi hanya dengan ilmu seorang boleh melakukan jihad dengan baik dan benar. Namun walau bagaimanapun, terdapat kaedah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk mendapat juga pahala seumpama pahala jihad. Sebagaimana yang dinyatakan tadi, Allahu Akbar. Menahan diri daripada menyakiti orang yang lain, Muslim yang lain, maka namanya jihad. Pahalanya seumpama pahala jihad. Jadi artinya tuan-tuan, bila kita fahami kalam Allah Ta'ala ini yang pernah dituju kepada Bani Israel, dapatlah kita faham betapa pentingnya ilmu, betapa pentingnya faham dalam nak menjadikan diri kita orang yang sentiasa berjalan betul menuju kepada Allah Ta'ala dengan prinsip ilmunya, dengan prinsip amalnya, dengan prinsip ketaatannya, dengan prinsip keyakinannya, yang semuanya itu berdasar daripada ilmu. Jelas ke jelas ni? Jadi mudah-mudahan apa yang kita fahami pada pagi ini sebentar adalah hashtag Santapan Rohani. Kita terus menjadi pertama sekali orang yang banyak berdiam diri di atas perkara batil. Maka insya-Allah pahalanya seumpama pahala solat, bahkan melebihi daripada pahalanya seumpama pahala puasa, bahkan melebihi daripada puasa. Dan menjaga anggota daripada melakukan perkara haram, pahalanya menyamai pahala solat, bahkan lebih daripada solat. Tapi solat kena buat, wajib. Wa iya suka, dan kita membuang harap daripada makhluk kerana mencari keuntungan dunia, maka itu adalah pahala seumpama pahala sedekah. Dan yang keempat, kita menjaga menahan diri daripada menyakiti Muslim yang lain, tuan-tuan, pahalanya seumpama pahala jihad. Jadi mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita pada hari ini orang yang berbahagia dengan ilmu, berbahagia dengan amal, berbahagia dengan natijah yang Allah Ta'ala nak berikan untuk menzahirkan kepada kita kebaikan yang banyak. Jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ini. Mana yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu pasti datang daripada kejahilan saya sendiri. Kepada tuan-tuan yang nak mencari ilmu khusyuk solat, yang saya dah ada resultnya, dah ada banyak kaedahnya, InsyaAllah saya nak bertemu dengan tuan-tuan pada minggu hadapan 28 dan 29. 28 dan 29 Januari untuk kita sama-sama belajar secara Zoom, secara live dalam program KIR, Khusyuk Israel. Anda layak untuk khusyuk solat. Cuba tulis di ruangan komen, ya Allah, aku layak untuk khusyuk. Apa tandanya? Ni Allah Ta'ala dah pilih, tuan-tuan dengar. Allah Ta'ala dah pilih tuan-tuan untuk mengetahui jalannya. Cuma sekarang terpulang pada tuan-tuan nak buat pilihan. Dan saya ulang balik, kenapa saya nak makin fokus buat online, tuan-tuan? Kerana saya rasa pertama sekali saya nak tuan-tuan belajar bersama keluarga. Itu matlamat saya. Saya bermula dengan offline. Saya mengajar surah masjid hampir 15 tahun. Saya dah buat program online ni, tuan-tuan, hampir beberapa tahun. Tapi bila mana kita melihat situasi, bila offline ni kadang-kadang yang datang orang yang mendaftar, mak saja, ayah saya. Nak bayar lebih tak mampu, sebab kadang-kadang bila offline ni kan kerusi kena kira. Kapasiti dewan kena kira.
Jumlah peserta kena kira, makan kena kira, semua tu costing. Dan tuan-tuan datang pun minyak lagi, tol lagi, parking lagi, masa lagi. Nak tinggalkan anak-anak tak mengaji. Tuan-tuan je datang, laki bini. Betul. Laki bini kalau kita cas seorang, contohlah kata program tu RM90. Dah 2 orang RM180. Minyak lagi, tol lagi, masa lagi, tinggalkan anak lagi, bagi duit makan lagi dan sebagainya. Semua tu cost. Dah. Tapi bila kita buat program online ni tuan-tuan, pertama dia dekat. Tuan-tuan boleh fokus. Yang kedua, anak-anak semua sekali tengok. Letak anak-anak dekat saf di hadapan, kalian di belakang. Nak belajar solat ni biar berkeluarga, sebab ia bermula daripada rumah tuan-tuan, ilmu ini. Dan kemudian tuan-tuan ada Excel untuk soal jawab. Pengalaman saya kalau buat offline tuan-tuan, biasa yang soal ni orang depan je. Betul. Orang belakang ni segan. Kadang-kadang jauh nak angkat tangan, takut tak dengar walaupun mic kita sediakan. Tapi pengalaman saya kalau buat offline ni, online tuan-tuan, semualah layak untuk tanya. Seolah-olah semua berada di hadapan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi rugi bagi tuan-tuan yang tak join. Rugi sangat. Kerana saya bukan ajar ilmu, saya ajar praktikal. Dan yang inilah yang payah tuan-tuan nak cari di mana-mana. Setakat ilmu, banyak orang boleh mengajar. Tapi teknik yang saya buat, setiap kali ilmu saya bicarakan, macam mana saya nak guide tuan-tuan dengan praktikal. Jadi insyaAllah kita berjumpa nanti dalam program Khusyuk is Real. Dan kerana seminggu lagi tuan-tuan, jangan abaikan satu kebaikan, jangan abaikan suatu ilmu yang Tuhan nak berikan, kerana tuan-tuan peluang tak datang selalu. Saya masih lagi hidup, saya mampu buat program. Kalau saya dah tak ada, kalau saya dah uzur, kalau tiba-tiba Tuhan bagi lidah saya tak boleh bercakap, kalau tiba-tiba Allah Ta'ala bagi saya hilang ingatan, waktu itulah baru menyesal. Dulu tengah ada tak nak mengaji, tengah ada peluang tak nak hadir. Bila dah tak ada tuan-tuan, Allah, ruginya dulu tak masuk. Letih dah dengar kalam yang sama. Rugi dah dulu tak belajar. Allahu Akbar. Berapa lama dah dengar kata rugi? Berpuluh tahun dah. Rugi dulu tak mengaji betul-betul waktu dekat sekolah. Rugilah dulu tak mengaji betul-betul waktu dekat kafah. Menyesal betul dulu masa kat pondok tak mengaji mengapal betul-betul. Tuan-tuan, berapa kali dah ulang perkataan yang sama, tapi apakah tindakan yang kalian lakukan? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ambil peluang. Belajar tuan-tuan. Sekurang-kurangnya, kalau sekali lalu tuan-tuan tak faham lagi, sebab benda ni kita akan cuba lakukan berperingkat supaya ada kesinambungan. Jelas? Jadi insyaAllah saya nak bertemu dengan tuan-tuan dalam KIR nanti. Khusyuk is Real. Tulis aku layak untuk khusyuk solat, aku layak. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.